Kaya dan begitu berkuasa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ruha yang Allah sebut dalam Quran, iaitulah angin yang tenang itu menjaga keselamatan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni Allah uji dia sakit, jadi macam kain yang tak boleh buat apa. Kain kosong letak macam tu, bangun pun tak boleh, makan pun tak boleh. Maka bekerjalah seluruh tentera elit dia mencari ubat. Hak burung cara burung, yang jin cara jin, pergi cari ubat, selam ke laut apa semua ni, pergi cari ubat-ubat yang pelik-pelik ni. Wokmai kat Nabi Sulaiman, satu pun tidak menyembuhkan. Selepas kematian, suasana yang seperti ini, pagi ini ni duduk dalam bot. Duduk dalam bot besar, ada aircon. Tu jarang. Bah ada aircon, tak ada masalah. Kapal terbang ada aircon, tu pun menarik lah. Tapi dalam kapal terbang nak duduk selimpuh bulat macam ni, tak duduk lah, kecuali kapal terbang presiden. Kapal terbang yang kalau Malaysia, kapal terbang yang digunakan oleh Agong, PM dengan TPM, boleh duduk macam ni. Kalau bot boleh duduk sila macam ni, ada aircon, ni kali pertama lah. Saya lah, kalau lain saya tak tahu, tak banyak kali kot. Saya tengok no. Ni antara nikmat yang akan kita ingat. Alhamdulillah, nikmat ni kita guna untuk ingat Allah. Itu yang kita syukur sangat. Untuk sebut Nabi Muhammad SAW. Dan manusia akan mula berkata-kata dan bercakap semula selepas sempoh yang begitu panjang. Iaitulah ketika mana kita semua minum daripada telaga Nabi SAW. Selepas satu tempoh yang tak tahu berapa ratus ribu tahun di mahsyar, ditimbang amalan kita semua. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, lepas itulah kita akan mula berimpun dan mula mengukir senyuman waktu duduk di telaga tu. Dan waktu itulah akan mula sembang balik. Sebelum satu lagi perjalanan panjang, iaitu Titi Sirat. Kita ada berhenti saat tu, berhenti selepas mahsyar tu, berhenti saat rehat. Waktu tu meregang kaki, duduk bersila sebab tak duduk lama. Waktu tu mula bercakap sebab tak bercakap lama. Kemudian naik Titi Sirat, barulah masuk ke sebuah tempat yang selama-lamanya akan bahagia. Itulah syurga, insya-Allah. Semoga ruang masa yang kita gunakan, duit ringgit yang kita gunakan pada pagi ini untuk ingat Allah dan akhirat, Allah SWT kekalkan nikmat ini sampai dalam syurga. Kita boleh berhimpun satu hari nanti di dalam syurga Firdaus dengan menyebut nama-nama sahabat-sahabat yang pernah kayuh sekali ni. Hak kayuh sekali, hak berprogram sekali, kan? Sebab semua, bukan semua yang kayuh. Ada yang berprogram di masjid sekali. Sahabat-sahabat yang sama-sama bagi duit, menyumbangkan duit tenaga untuk mengagungkan dan menjulang agama Allah di atas muka bumi, yang itulah tugas sebenar manusia. Di mana dan apapun posisi beliau, sama ada memegang penyapu ataupun memegang pisau untuk memotong sayur, kesemua tu layak untuk masuk dalam syurga Firdaus. Dan yang paling penting sekali kata para ulama ialah lihat setiap orang kalau dia nak tahu kedudukan dia di sisi Allah, cuba tengok di dunia ini
dengan kerja apakah yang Allah SWT sibukkan dia. No? Allah sibukkan dia untuk menjulang Islam, untuk menghidupkan agama Allah, maka begitulah kedudukan dia sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila naik kapal mewah lah, hak ni mungkin dalam 5 kot, 4 juta kot, tak tahu, Wallahualam hak ni. Saya teringat raja nombor 1 dunia yang doa dia Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Lepas Allah Ta'ala uji dia sakit, dia angkat tangan, dia berdoa, dia kata, ya Allah, kurniakan aku satu kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh seorang pun selepas ini. Iaitulah raja yang bernama Sulaiman ibn Dawud alaihi wassalatu wassalam. Dia adalah raja yang paling berkuasa di atas alam, di kalangan manusia dan seluruh makhluk. Walaupun sebenarnya yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menguasai alam jin, alam manusia, alam haiwan, termasuk alam angin. Nabi Sulaiman ni, walaupun Nabi Muhammad sebenarnya yang pertama, Nabi Muhammad nombor 1 sebenarnya, tetapi Nabi diberi pilihan. Saya cerita tu jadi panjang kan, sebut sikit lah. Waktu Nabi duduk dengan Jibril, sembang dengan Jibril saja, Nabi Jibril turun satu malaikat lain. Jibril tengok, Nabi pun tengok, dua orang tengok. Jibril kata, aku kenal malaikat ni. Dia kenal lah, dia ketua. Malaikat ni pun turun. Allah SWT memberikan kamu pilihan, wahai Muhammad, untuk menjadi seorang Nabi yang raja ataupun Nabi yang hamba abdi. Nabi yang memegang kunci alam seperti Sulaiman, kekayaan dan kekuasaan, ataupun Nabi yang hamba. Rasulullah melihat Jibril alaihissalam, tok guru dia, tok guru Rasulullah nama Jibril alaihissalam. Bila Nabi tengok Jibril, Jibril tunduk. Jibril tunduk, maksudnya Jibril suruh Nabi pilih Nabiyan abda. Kalau Rasulullah pun jawab, bal akunu Nabiyan abda, bahkan aku pilih untuk menjadi seorang Nabi yang hamba abdi, kata Rasulullah. Jadi Allah bagi Nabi pilihan, Nabi pilih untuk jadi Nabi hamba abdi. Dalil yang kedua, satu hari syaitan mai. Nabi semayang di Masjid Nabawi, syaitan mai. Mai tu untuk bunuh ataupun untuk kacau, ganggu. Rasulullah pun cekik dia, syaitan tu. Kemudian Nabi lepaskan syaitan tadi. Nabi lepas tu sebab Nabi teringat doa. Nabi teringat doa Nabi Sulaiman, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Teringat doa tu, Nabi lepas. Tawadhu'nya Rasulullah. Doa tu ialah doa Nabi Sulaiman. Anak cerita saat ni. Sebab tu ceramah nak jadi panjang. Dia pergi motor, dia pergi setengah jam mukadimah. Tak apa, berhenti tak setengah jam, insyaAllah. Kemudian Nabi pegang, Nabi teringat Nabi Sulaiman berdoa tu, Nabi lepas. Subhanallah. Tawadhu' yang tiada taranya. Kenapa Rasulullah lepas? Sahabat mai. Nabi pun cerita, Nabi kata tadi ada seekor syaitan mai, dia ganggu aku. Kemudian aku cekik dia. Nabi boleh pegang macam tu je. Nabi cekik tu, dia sangkut tak boleh bernafas sampai lidah dia keluar, kena tangan Nabi. Nabi kata sehingga, ni hadis sahih ni, sehingga aku merasakan kesejukan lidah dia. Nabi cekik tu, terjelen-jelen, dia tak ada nafas dia. Kalau aku ikat dia, Nabi kata kalau aku ikat dia, seluruh kanak-kanak Madinah boleh baling batu kena dia.
mukjizat Rasulullah. Kita kalau nampak syaitan jengah 2 saat, syaitan turun, demam. Kita demam, kutak. Try tuan-tuan, try bagi nampak syaitan tak. Tuan-tuan jalan kat hutan, nampak dia duduk kat atas pokok kan. 3 saatnya. 3 saat. Baru tuan-tuan tahu betapa mukjizat Rasulullah. Itu saya belum cerita Nabi masuk alam jin. Dekat Madinah, dekat Mekah ada masjid nama Masjid Jin. Di situ ada perkampungan besar jin. Semua Islam dah. Selepas Nabi Islamkan mereka. Nabi masuk alam tu. Tuan-tuan bayang tengok berapa kali demam. Kita kalau masuk bukan demam lah. Masuk jadi gila. Masuk jadi gila. Nah. Jadi Nabi kata kat sahabat, syaitan tu mai kacau tak sat, aku pun ni dia. Aku nak ikat. Aku dapat rasa sejuk ayat liang dia tu duk kena tangan aku. Terjelan-jelan duk macam tu lidah dia. Terjelan-jelan kena tangan Nabi, Nabi pun lepas. Teringat doa Nabi Sulaiman. Bukan ada apa pun, teringat je doa, iaitu bila Nabi Sulaiman berdoa, lepas Allah Ta'ala uji Nabi Sulaiman, dia tak ada tangan, Nabi Sulaiman lega. Nabi Sulaiman tak ada tangan, kata, ya Allah, kau kurniakan kepada aku satu kerajaan yang mana-mana orang tak dapat kerajaan sebesar itu. Jadi Nabi pun lepas kerana hormat doa tu. Kemudian syaitan tu pun pergilah. No? Yang tu bukti bahawa Rasulullah nombor 1. Kemudian baru Nabi Sulaiman. Bercakap dengan binatang apa semua ni memang banyak lah dalil. Memang tu banyak. Nabi bercakap dengan dhab, Nabi bercakap dengan macam-macam lah. Nabi bercakap dengan pasir yang duduk di tangan Nabi. Banyak lah, terlampau banyak. Mukjizat tu terlalu banyak yang menandingi Nabi Sulaiman AS. Saya duk cari apa nama ni, satu raja dalam alam ni yang ada dalam sejarah manusia, yang raja yang paling kaya, yang mana dia boleh, raja yang boleh perintah angin untuk dia pergi meronda. Maka saya tak dapat kecuali yang bernama Sulaiman AS. Wali Sulaiman ar-rih, aku kurniakan, kata Allah, kepada Sulaiman ni angin. Sifat dia dua ayat yang berlainan. Pertama, sifat angin tu ruha, lembut. Yang kedua, asifah, laju. Syekh Sya'rawi kata macam mana? Kata angin lembut, tenang. Yang ni kata angin kencang, laju. Macam mana ni? Dua ayat ni bertentangan. Ulama tafsir kata angin itu sangat laju. Perjalanan sebulan disingkatkan kepada sekali dengan angin tu, yang menjadi kenderaan rasmi Nabi Sulaiman, yang mana dia boleh arah angin tu kok mana dia nak pergi. Kira dia keluar di kuah tu, rumah di Cendik Kora ke mana kan, dipanggil angin, dia kata jom pergi Sungai Tani. Angin tu ruha yang Allah sebut dalam Quran, iaitulah angin yang tenang tu pula, iaitu angin tu menjaga keselamatan Nabi Sulaiman. Dia bukan naik tu bergoncang sampai-sampai tu muntah pening, tak. Angin laju, tapi bila naik Nabi Sulaiman tenang, seronok, duduk relax. Itulah gabungan dua sifat kenderaan rasmi kerajaan Nabi Sulaiman. Bahkan bukan dia seorang, dalam perjalanan yang banyak, bila dia bawa tentera-tentera kanan dia pun di kalangan jin dan manusia, Nabi Sulaiman akan bawa dua grup ni juga akan digunakan angin tersebut, angin tersebut. Sampai satu ketika dalam keadaan yang begitu mewah, memerintah dua alam. Tuan-tuan, alam ni yang paling kuasa jin dengan manusia. Jin ada yang rawas, pakar selam, ada yang bana, arkitek dan engineer yang pakar di kalangan jin-jin ni. Dia dipanggil ifrit lah. Ifrit bukan sekok, dia banyak. Ada yang pakar selam, ada yang pakar bina, ada yang pakar terbang sampai menuju ke langit, boleh pergi sampai ke langit. Itu pekerja-pekerja Nabi Sulaiman yang membina patung-patung.
Sebab tu syariat zaman tu patung-patung besar ni tidak diharamkan. Memang ada patung macam burung lang tu, memang ada patung orang, patung apa semua memang besar-besar yang dibuat daripada pemata-pemata laut ni. Ajaib. Sampailah satu ketika Allah SWT uji Nabi Sulaiman ni, nak beritahu kata dia ni orang. Subhanallah. Hari ni bila kita nak tengok yang seperti Nabi Sulaiman, tak ada. Yang kaya seperti dia, kerajaan luas seperti Nabi Sulaiman, kekayaan seperti Nabi Sulaiman, ekonomi seperti Nabi, tiada hari ini. Tetapi bila balik Quran, walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyihi jasadan. Nabi Sulaiman ni Allah uji dia sakit, jadi macam kain yang tak boleh buat apa. Kain kosong letak macam tu, bangun pun tak boleh, makan pun tak boleh, punya sakit. Maka bekerjalah seluruh tentera elit dia mencari ubat. Hak burung cara burung, yang jin cara jin pergi cari ubat, selam ke laut apa semua ni pergi cari ubat-ubat yang pelik-pelik ni, ubat-ubat yang mahal. Wak mai kat Nabi Sulaiman, satu pun tidak menyembuhkan sakit. Ni nak bagi kita insaf ni. Kita ni nak kata bukan kata kekayaan Nabi Sulaiman, kekayaan orang Malaysia pun kita tak dapat lagi. Tak sampai pun. 10 yang paling kaya di Malaysia ni, Ananda Krishnan, Lim Goh Tong, Hong Leong Bank, pemilik CEO Public Bank, tu semua top 5 tu. Saya suka kaji kan, sebab penceramah. Saya suka tengok top 5, top 10 siapa. Dulu ada Melayu 2 orang, Azman Hashim dengan Mukhtar Bukhari, dua-dua orang Kedah. Lah dua-dua tak ada dah top 10 tu. Dua-dua terkeluar lah. Subhanallah. Kita hak kekayaan tu pun tak dapat. Maksudnya lagi bawah. Bila lagi bawah, perlu lagi insaf. Mesti lagi tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekaya dan sehebat Nabi Sulaiman, Allah dah bagi kekayaan dia sekian. Satu hari, walaqad fatanna Sulaiman. Satu hari kami uji Sulaiman. Lembek Nabi Sulaiman, tak boleh buat apa. Sakit dia, subhanallah. Akhirnya baru Allah SWT bagi kesembuhan. Lepas sembuh tu lah Nabi Sulaiman angkat tangan tu, Rabbi habli mulkan la yambari li ahadin min ba'di. Satu kerajaan yang mana seorang pun tak dapat seperti itu. Satu. Nombor 2, Nabi Sulaiman berdoa. Cuba tengok tuan-tuan. Ni yang saya suka tengok cerita para rasul hebat-hebat ni, iaitu bila mereka berdoa walaupun dalam keadaan yang begitu kaya dan berkuasa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Itu doa dia lah tu. Wa an a'mala salihan tardah. Rabbi auzi'ni an ya Allah, kurniakanlah aku kemampuan untuk aku bersyukur. Tuan-tuan, satu hari bila Allah Ta'ala bagi kat tuan-tuan nikmat yang banyak, pangkat yang tinggi, kemasyhuran yang luas, kekayaan yang banyak, tuan-tuan akan tersebut-sebut doa hak Nabi-Nabi ni. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, kau kurnialah kemampuan dan kekuatan untuk aku bersyukur. Banyak sangat nikmat bagi ni. Masyhur pun masyhur, jawatan pun bagi banyak, duit ringgit pun Allah limpah banyak. Dan dia tak lupa untuk doa pada ibu dan ayah dia, kerana itu adalah petunjuk yang paling kuat untuk seseorang itu mengetahui dia itu anak soleh ataupun tidak. Lihat setiap hari berapa banyak kali Allah Ta'ala menggerakkan mulut dia untuk doakan ibu dan ayah dia. Yang tu kayu ukur dia, kayu ukur yang paling mudah, yang Nabi sebut, yang ulama sebut. Sebab tu Nabi Sulaiman, wa an an ashkura ni'mataka wa 'ala walidayya, dan kepada kedua ibu dan ayahku. Last sekali doa Nabi Sulaiman, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Wahai Allah, masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam kumpulan hamba-hambamu yang soleh. Yang ni yang paling penting sekali. Yang paling penting sekali, Allah SWT masukkan saya dan kita semua ni dalam kumpulan orang-orang
orang soleh lah, no? Tak tahu ni soleh ke tak tahu, no? Jadi siapa orang soleh yang kita kenal tu rapat lah, kena rapat bagi dia kenal kita kan, bagi dia kenal kita supaya senang satu hari untuk orang tu memberikan syafaat kepada kita semua.